Kerajaan percaya serta yakin bahawa program-program pembangunan kerohanian yang bersistematik ini mampu mengimbangi dan menangani pengaruh gejala maksiat di kalangan remaja dan rakyat negeri imamnya. Program-program pengukuhan akidah seperti program tahfiz Al-Quran, kecemerlangan solat, program dakwah, pusat khidmat Islam, penerbitan bahan dakwah dan lain-lain terus dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan saban hari dan saban tahun bagi membasmi mana-mana pahaman, ajaran dan amalan yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam hal ini, pemberkasan ibadat solat merupakan satu agenda bertindak yang paling utama yang tidak wajar dikesampingkan dalam apa jua keadaan sekalipun. Hadirin yang dikasihi sekalian, dalam memastikan penghayatan ibadat solat berada di tahap yang maksimum, rakyat perlu sentiasa didedahkan dengan falsafah dan hikmat yang tersembunyi di sebalik ibadat solat. Ibadat solat yang dikerjakan menurut peraturannya dapat membentuk individu yang berdisiplin dan berkualiti. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawa solat yang wajib dikerjakan adalah sebanyak 5 kali dalam sehari, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, dan telah ditentukan secara khusus waktu untuk melaksanakannya. Ini disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, dirikanlah olehmu salat. Sesungguhnya salat itu satu kewajipan atas orang mukmin yang ditentukan waktu-waktunya, daripada surah An-Nisa ayat 103. Dalam apa keadaan sekalipun, seseorang Islam yang sudah mukallaf wajib melaksanakan ibadat solat apabila tiba waktunya, melainkan dalam keadaan uzur syar'i seperti haid dan nifas. Keadaan sukar dan bahaya seperti dalam waktu perperangan, banjir atau bencana alam sekalipun tidak akan merubah hukum kepada solat itu untuk diberikan kelonggaran meninggalkan solat. Kewajipan melaksanakan solat pada waktu yang telah ditetapkan boleh menjadikan pelaksanaannya menjadi orang yang sentiasa mementingkan ketetapan masa. Dengan itu, tidak syak lagi bahawa syariat Islam yang mewajibkan umatnya mengerjakan solat pada awal waktu secara tidak langsung telah melahirkan masyarakat yang berdisiplin dalam menjaga ketetapan waktu ataupun masa. Perjanjian yang ditandatangani antara individu dengan individu adalah terikat menurut waktu yang telah ditetapkan. Kegagalan melaksanakan terma perjanjian dalam waktu yang ditetapkan boleh mendedahkan seseorang itu diheret ke mahkamah untuk sesuatu tuntutan ganti rugi dan kos. Pengajian di universiti umpamanya terikat dengan jangka masa yang telah ditetapkan oleh peraturan universiti. Tempoh menjawab soalan peperiksaan juga semuanya tertaluk ke masa yang telah ditetapkan. Kegagalan menjawab soalan peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan oleh akan mengakibatkan kegagalan pelajar dalam penghayatannya. Dengan perkataan yang mudah, ibadat solat terbukti dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan sekaligus berkualiti hasil daripada kejayaan menepati masa itu sendiri. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, kerajaan juga mengharapkan agar dapat dengan penghayatan solat dan arti kata yang sebenar, umat Islam juga terhindar dari situasi buruk yang disebut dalam Al-Quran sebagai fahsya dan mungkar, yang ia ditambah lagi dengan komitmen kerajaan untuk menguatkuasakan enakmen Qanun Jinayah Syariah 1993 yang sedang dilacak berjalan persediaan pada hari ini.
Ia merupakan satu package lengkap daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat Islam sentiasa hidup dalam keadaan aman dan sejahtera selain mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka ingin mengambil kesempatan di sini agar semua pihak memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi terhadap usaha murni kerajaan untuk melaksanakan enakmen ini. Insya-Allah, jika tiada sebaran halangan, kita akan menyaksikan negeri Kelantan sebagai sebuah negeri yang pertama di negara kita ini menjadikan undang-undang jenayah Islam sebagai undang-undang yang berkuat kuasa di tengah-tengah masyarakat. Saya juga suka menyentuh tentang pertandingan pidato remaja yang diadakan serentak dengan persemian bulan solat ini. Harapan pihak kerajaan negeri ialah agar bintang-bintang pidato yang dikenal pasti di peringkat remaja ini sentiasa diasah bakat mereka untuk muncul sebagai pidato hebat dan memainkan peranan untuk menyebarluaskan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat. Dan saya juga ingin mencadangkan supaya bukan saja pidato ini dapat disampaikan dalam bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan dengan baik, bahkan kalau boleh ada juga pidato-pidato yang menyampaikan pidato mereka dalam bahasa Arab atau bahasa-bahasa lain. Jika pidato-pidato yang berbakat sentiasa menggembleng tenaga untuk membantu pihak kerajaan menjelaskan dasar-dasar semasa yang diputuskan, saya yakin dan percaya rakyat akan sentiasa menerima dengan positif langkah-langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan, kerana hakikatnya yang dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanyalah demi kepentingan Islam yang menjadi dasar pentadbiran negeri ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, akhir kata sekali lagi saya merakamkan tahniah kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan atas kejayaan menganjurkan majlis pada pagi ini. Semoga dengan segala usaha yang kita lakukan mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikanlah bulan solat peringkat negeri Kelantan pada tahun 1435 bersama 2014. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.